Ramai orang dah berbunyi lah. Tapi korang kementerian daripada kerajaan, korang buat apa? Ni nak salahkan siapa? Nak salahkan rakyat Malaysia? Korang lah. Amat menarik juga ulasan oleh pengarah eksekutif Harian Metro ini semalam. Oleh kerana ia berkaitan dengan lambakan pendatang haram di dalam negara kita. Petikannya berbunyi, dulu kedatangan pelarian Rohingya ke negara ini disambut atas ihsan dan prihatin masyarakat tempatan yang terkesan mendengar rintihan dan penderitaan dialami mereka. Namun, kini selepas dibenarkan tinggal atas dasar kemanusiaan, mereka mula menunjuk belang hingga menimbulkan rasa kurang senang dan menyampah masyarakat tempatan. Berdasarkan statistik Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNSCR, ada 182,990 pelarian dan pemohon suaka terdiri dari 59 negara berada di negara ini setakat Disember tahun lalu. Daripada jumlah itu, majoritinya etnik Rohingya, Myanmar, iaitu 106,179 orang. Selain Rohingya, ada pelarian dan pemohon suaka dari Pakistan iaitu 6,750, 3,750 dari Yaman, 3,230 dari Somalia, 2,860 dari Afghanistan, 1,640 dari Sri Lanka dan lain-lain negara. Kehadiran mereka boleh dilihat di mana-mana seolah-olah sebagai negara sendiri terutama yang memiliki kad UNSCR dan mula biadab dengan warga tempatan. Boleh dikatakan orang hanyut dibantu dulu. Sudah umpama kadut naik junjung. Mereka bebas berniaga dan berbisnes sesuka hati selain melanggar peraturan jalan raya dengan menunggang motosikal atau memandu tanpa lesen. Pihak penguatkuasa yang diharap dapat menangani masalah pelarian ini pula seolah-olah tutup sebelah mata. Walaupun sebenarnya tugas adalah dipertanggungjawabkan ke atas bahu mereka. Anda penguatkuasa tegas termasuk menolak rasuah. InsyaAllah negara kita dapat dijaga dengan baik. Yang terbaru kehadiran lebih 1,000 pelarian etnik ini di Indonesia bulan lalu menggunakan beberapa bot di Aceh. Kedatangan mereka ini disambut dingin rakyat tempatan, malah tidak dibenarkan dan dihalau dari mendarat di pantai. Namun akhirnya mereka berjaya juga menjejakkan kaki ke bumi Indonesia. Dianggarkan ada 13,000 etnik berkenaan di negara itu sejak 2009 ditempatkan dalam satu penempatan khas. Sementara menunggu penghantaran mereka ke negara ketiga yang sudi menerima. Dalam temu bual dengan pelarian terbabit, mereka memilih untuk lari dari kamp pelarian terbesar dunia di Cox's Bazar, Bangladesh demi mencari kehidupan yang lebih baik. Kedatangan mereka juga diurus ejen atau tekong darat pada kadar RM4,000 sekeluarga. Walaupun Malaysia bukan negara yang menandatangani Konvensyen Status Pelarian 1951 atau Protokol Status Pelarian 1967, namun kerajaan tetap menyediakan bantuan kemanusiaan sewajarnya kepada pelarian etnik Rohingya ini. Ia juga tidak mengikat Malaysia atau mana-mana negara untuk menerima pelarian ini sebagai warga negara atau menjadi rakyat sah. Hakikatnya kita tidak lagi mampu atau dapat menampung lebih ramai pelarian kerana sumber dan kapasitinya sudah mencapai haknya. Ditambah pula dengan pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Jika kita menandatangani protokol itu, negara diikat dan terpaksa sediakan perkhidmatan kesihatan, perumahan, pendidikan dan sosial kepada pelarian sedangkan masih ramai warga tempatan terabai. Pelarian Rohingya ini pula berselindung di sebalik kad UNSCR yang kononnya satu dokumen bertujuan mengiktiraf status pelarian dan pemohon suaka serta memerlukan perlindungan antarabangsa sedangkan pengeluaran kad berkenaan dilagui dan terdapat kes pemalsuan. Sekalipun berat untuk menerima pelarian Rohingya ini tetapi sesuatu perlu dilakukan terutama dalam kalangan negara ASEAN terutama Malaysia, Indonesia dan Thailand untuk mendesak Myanmar menerima rakyat mereka ini pulang ke tanah air. Kebanjiran pelarian ini jika tidak ditangani segera boleh menimbulkan konflik yang teruk kepada negara, terutama kesan ditanggung oleh kerajaan dari sudut kesihatan dan kewangan. Etnik ini juga pernah merusuh ketika ditahan di Depot Immigration Sementara Relau, Sungai Bakap, Kedah tahun lalu dan mula besar kepala apabila turut menuntut tanah daripada kerajaan sebagai hak mereka. Kehadiran mereka tidak sedikit pun membawa kebaikan ekonomi kepada negara, sebaliknya mereka termasuk juga pelarian lain. Hanya menyebabkan rakyat tempatan terpaksa bersaing bagi mendapatkan barangan kawalan bersubsidi seperti minyak masak, petrol, diesel, gula, beras, tepung dan telur. Subsidi RM77.7 bilion diunjurkan kerajaan tahun ini yang juga hampir 1/3 belanjawan kerajaan turut dinikmati pelarian dan pendatang asing tanpa izin ini. Selain pelarian Rohingya, fikiran kita juga semak dengan lambakan warga Bangladesh dan Pakistan yang kini semakin ramai terbabit dalam bidang perniagaan. Malah ada dalam kalangan warga asing ini berkahwin dengan wanita tempatan terutama dari Pakistan yang memang hasrat mereka untuk bermastatin di negara ini. Bangunlah pihak berkuasa, buatlah sesuatu bagi menjamin masa depan anak cucu kita. Anda perlu disediakan kem, buatlah sekarang. Mereka makin melampau dan jika berpeluang, hantar pulang ke negara asal.
Bagi warga asing yang memasuki negara ini secara haram pula kenakan hukuman sepat. Ini sudah pastikan akan menakutkan mereka dan hukuman sama perlu dikenakan juga pada majikan atau ejen yang terbabit dalam pemerdagangan manusia. Hanya hukuman berat dapat melindungi rakyat tempatan dan ia perlu dibuat segera. Lambakan mereka ini juga menjadi beban kepada Jabatan Immigration Malaysia, JIM. Sedangkan ejen yang mengurus mereka hidup kaya raya, bak kata Jamal Lempoyang dalam cerita 3 Abdul. Lebih baik berniaga manusia daripada berniaga unta. Penulis pengarah eksekutif pengeluaran Harian Metro. Video yang dikongsikan ini pula mengenai teguran sangat padu berada ini data immigration. Ramai warganet bersetuju dengan ulasan berada ini. Mempunyai kemampuan yang agak besar lah untuk tinggal di penthouse di tingkat atas tu. Habis itu nak salahkan siapa? Nak salahkan siapa? Ha? Kan? Korang daripada agensi, daripada kementerian, daripada kerajaan, nak salahkan siapa benda ni? Ini baru segelintir je tau. Kebanjiran warga asing yang macam ni sampai buat rakyat tempatan menjadi meluat, jadi menyampah. Betul tak? Tempat-tempat bandar besar di dalam negara ni, terutama Kuala Lumpur ni kan, macam dah jadi negara diorang dah. Dan benda ni ramai orang dah cakap dah. Ramai orang dah bersuara, ramai orang dah berbunyi dah. Tapi korang kementerian daripada kerajaan, korang buat apa? Ni nak salahkan siapa? Nak salahkan rakyat Malaysia? Korang lah yang duk bagi masuk. Lepas tu orang tu tak keluar, kau tak tahu nak buat apa. Ini sampai berpuluh-puluh ribu warga China 1 juta. Ada yang korang pergi cari. Nak salahkan siapa, babe? Ni negara kita jadi apa ni? Korang dalam agensi ni kan, aku tengok sometimes korang punya kerja macam nak melepaskan batuk di tangga je. Apa kata kita bergabung dengan NGO ni kan, pergi kutip semua warga asing ni kan, kita yang mana ada permit kan, yang mana masuk jalan yang betul, biarkan berada dalam Malaysia. Yang mana parti ni kosong ni, permit dah tak ada ni, kita pergi angkut dia, pergi hantar dia balik simpan pun tak guna buat habis subsidi rakyat je, makan modal. Waktu Bangladesh naik bot bayar 100,000 wang Bangladesh. Wang Bangladesh 100,000 per orang. Bayarnya untuk kapten 100,000 wang Bangladesh. Okey. Satu orang 100,000. Kalau balita bayi kecil tak? Jadi yang dewasa 100,000 wang Bangladesh. Ni katanya kereta orang Melayu, wallahualam, tapi nak turun member check lah. Yang sana. Kedai ni rasa kedai Aceh ni. Yang ni dulu kedai perabot. Perabot ni Pakistan. Tutup ni Bangla. Dia ingat kita ni macam apa tu, tak ada siapa nak buat report sebenarnya. Kali ni memang nak tutup je ni. Bagi tutup viral je.